Terima kasih Ustaz Ahmad Taliban Larang untuk mengakukan sebagai pengisi majlis pada pagi yang penuh berkah ini. Seterusnya para pemimpin dan ahli PAS dekat negeri Pulau Pinang. Tidak lupa juga kepada sahabat saya saudara Kamal Zaman dan Ustaz Mukhtar sini dah sampai. Hari ini kita berbicara mengenai hasil kajian saya yang saya lakukan sudah menjangkau 1 tahun, yang diarahkan oleh ulama lapis. Pada peringkat mulanya saya diarahkan untuk mengkaji tentang post-Islamism yang dijalankan di Pejabat PAS Pusat di Jalan Raja Laut. Sejak itu bermula kajian saya. Tetapi hari ini kita bukan nak bercerita tentang post-Islamism, tetapi kita nampak itu hanyalah ekor kepada framework-frameworknya. Hari ini kita akan cerita tentang satu buah buku yang penuh dengan racun dalam pemikiran Islam. Di tangan saya ni sebuah buku namanya Wacana Pemikiran Reformis. Mudah ceritanya ataupun pendek ceritanya, buku ni ada kandungan-kandungan kufur dalam. Pada pagi ni saya minta sana supaya audiens, pendengar-pendengar pada hari ini mendengar dengan teliti apa yang saya kata, tidak membuat penafsiran yang panjang, cukup pendek-pendek, sebab kita hanya tengok kepada bukti yang saya nak sampaikan. Begitu juga saya harapkan saya sendiri hanya cakap berdasarkan bukti. Penafsiran hanya penafsiran sekitar bukti tersebut, tidak melirik panjang, tidak bercerita lebih daripada apa yang saya nak cakap. Lebih apa buktinya saya ada lah. Jadi hari ini saya nak mendedahkan satu perkara tentang Islam liberal dalam gerakan Islam. Latar belakang tentang Islam liberal tak keluar muka saya. Saya minta yang paling penting slide saya. Saya rasa diedarkan setiap seorang satu line. Tak ada kat tangan satu line. Tak apalah, biarkan. Sebenarnya saya suruh edar, sebenarnya kita kerja saya yang lebih kurang 20 muka surat. Siap dengan rujukan, siap dengan bukti-bukti yang saya ingin sampaikan. Tapi tak apalah, kita berpandukan kepada slide ini saja. Okey. Saya perkenalkan dulu apakah itu Islam liberal. Okey, Islam liberal. Yang letak batu asas peristilahan Islam liberal ini adalah Charles Kushner. Ini muka dia. Saya tunjuk muka dulu. Yang duduk tengah-tengah tu. Profesor bidang sesuatu. Dia American Syarikat. Dia telah tulis, telah mengumpulkan 2 buah buku penting untuk memperkenalkan Islam liberal. Satu Islam liberal source book, 2 Islam modelist source book juga. Dia orang yang pertama. Yang bawah tu Chuck Noll, Nicholas McGee. Okay, Chuck Noll, Nicholas McGee yang memperjuangkan Islam liberal di Indonesia. Orangnya dah mati, dah tak ada. Anaknya Muslim,
kahwin dengan Kristian. Anaknya perempuan Muslim kahwin Kristian. Islam liberal mendapat tentangan daripada ulama-ulama di sana. Dan fatwa telah dikeluarkan. Saya tulis itu pada tahun berapa tu? 2005 tak silap saya. Fatwa keluar daripada Majlis Ulama Indonesia mengatakan bahawa pemikiran ini adalah haram. Islam liberal. Dalam fatwa itu menyebut 3 perkara: secularism, liberalism, dan satu lagi pluralism, adalah haram untuk umat Islam. Sebut 3 perkara. Yang atas tu adalah orang penting yang sikit cerita, iaitu Great Barton. Great Barton sumbangan dia adalah melemparkan saya Islam liberal ini masuk dalam bidang politik. Jadi kalau sebelumnya iaitu Chuck Norris mengatakan bahawa seboleh-bolehnya Islam liberal, Islam dan Islam liberal tak boleh duduk dalam politik, biar bagi sekular saja. Itu semua idea sekular dah lama dah, okay? Yang kita belajar kat sekolah-sekolah, universiti semua tahu dah. Tapi idea daripada Great Barton bahawa Islam liberal itu masuk dalam bidang politik. Dan buku ini ada framework di sini mengenai Islam liberal dalam bidang politik. Buku ini diterbitkan oleh IRF, Islamic Renaissance Front. Okay? Islamic Renaissance Front. Saya akan perkenalkan siapa author ni di Kuala Lumpur. Jadi dalam buku ni ada 2 bahagian. Saya cakap bentuk akademik ya. Sebab saya suka stand saya bercakap atas dasar ahli akademik. Sebab ahli akademik hanya bercakap berdasarkan bukti. Sekarang ni saya bawa sekali dengan bukti. Ada 2 bahagian, iaitu Islam progresif dan feminism. Jadi isu-isu yang diutarakan oleh SIS ada dalam buku ni. SIS tahu kan? Sistem Islam. Yang difatwakan juga haram, yang ditulis dalam buku Jakin. Salah satunya dia kata, sebutnya dalam buku Jakin, dikeluarkan Jakin, satu-satunya NGO liberal di Malaysia adalah Sister in Islam. Jadi saya nak cakap ada lagi satu lagi, iaitu Islamic Renaissance Front. Bahagian pertama tersebut membicarakan tentang Islam, negara, cabaran demokrasi, itulah yang dituliskan di situ. Okey. Bukunya tak besarnya, hanya besar A3. Yang ni saya nak cerita. Nama-nama yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Antaranya adalah Dr. Farisno. Dr. Farisno, saya dapat buku daripada kajian daripada UM. Sebut directly bahawa Islam, pemikiran Islam liberal kalaulah di Malaysia, Kasim Ahmad Farisno. Okay. Farisno saya tak perlu kenalkan, sebab dia pun bukan orang politik. Dia memang banyak bercakap politik, dia bukan ahli politik. Tapi yang saya nak sebutkan di sini dua ahli politik yang terlibat, iaitu Dr. Mujahid Yusof Rawal dan Dr. Zulkifli Ahmad. Okay. 2 orang ni. Sebab apa terlibat? Dr. Zul dia tulis prakata. Ada kat tangan saya. Saya tak cakap kosong-kosong ada kat tangan saya. Tadi boleh tunjuk muka kan? Boleh tunjuk gambar ni. Hari itu di Negeri Sembilan ada wacana panggil saya berdebat sekali, bukan debat lah, berbincang dengan dipanggil dua doktor ni. Dia kata okey, kalau doktor tu terlibat, tunjuk kan? Saya tunjuk. Dia tak nak tunjuk sangat. Nampak? Bagi nampak ni kat sebelah muka saya ni. Dan saya ni ni. Okey. Dr. Zul guna nama sekali ahli parlimen dengan Pusat Penyelidikan PAS Pusat. Dengan pendek katanya menggunakan nama PAS lah. Sebagai orang yang bertanggungjawab
memberi motivasi pembeli lah ataupun dia katakan promosi. Yang kedua, saya tunjuk gambar ni pula, sisipan. Kalau boleh nampak. Saya tak tipu saya bentang berdasarkan bukti. Dr. Mujahid bin Sarawak, ahli parlimen Malaysia, tak ada orang lain Okey. Dr. Mujahid pun terlibat dalam mempromosikan buku ini. Saya tegaskan, saya nak mengatakan dua orang pemimpin PAS tersebut adalah ahli Islam liberal, tetapi saya kata mereka terlibat dari segi sumbangan promosi antaranya. Tapi saya ada juga bukti. Hari ini kita bukan nak buktikan pasal Dr. Zul yang punya idea liberal, tapi saya ceritakan tentang buku ni yang mempunyai framework dalam gerakan Islam. Yang ni bila Dr. Mujahid bukan sahaja penulis sisi buku, tetapi dia lancarkan buku pada tarikh 10 Jun 2012 di Renaissance Hotel Kuala Lumpur, iaitu tahun-tahun lepas. Saya dapat buku ni pada bulan November 2012. Kertas kerja yang sepatutnya diedarkan, tak diedar pun. Lain kali sepatutnya edar lah. Lepas ni pun buat lah, ambil yang masa 20 muka surat. Separuh daripada kertas kerja ini, separuh kertas kerja ini saya telah berikan dan telah sampaikan melalui Ustaz Zahrudin dan sampai kepada Tuan Guru Harudin, dan dia minta seboleh-bolehnya buat perpuluhan tangan tertutup dahulu. Saya cuba buat perpuluhan tangan tertutup pada bulan 1, tetapi memandangkan dan raya dah dekat, saya buat selepas dan raya. Dengan izin Allah, Alhamdulillah. Satu, saya penyelidik, bukan penyelidik Dewan Ulama, tapi penyelidik ulama lapis. Saya berbincang dengan Ustaz Muhyiddin yang kami bentangkan di Taman Belewah, iaitu pada bulan 6. Bulan 6. Bulan 7 saya bentangkan di Pahang, mendapat reaksi yang panas. Mungkin kamu semua dengarlah. Bulan 8, bulan 7, bulan puasa. Bulan 8 di Negeri Sembilan. Bulan 9 saya sampai ke ini. Jadi di sini adalah pembentangan yang ke-5 saya. Jadi saya ceritakan buku ini pada tahun lepas baru saja. 10 Jun 2012 dilancarkan oleh Mujahid Rawa dan Dr. Faris Noor. Sekali mereka ini datang dalam pentas yang sama melancarkan buku tersebut. Ini juga disebut di dalam laman web IISD yang memuatkan tulisan apa kata ni di dalam laman web ni. Saya ambil shoot je. Disebut kat bawah tu buku ini akan dilancarkan oleh Dr. Mujahid Yusof Rawa pada Ahad 10 Jun di Renaissance Hotel. Jadi kami sudah cukup bukti dia memang terlibat dalam buku ini. Ini adalah pengarah IRF. Mudah cerita, orang liberal lah. Dia orang yang terlibat dalam membincangkan post-Islamism. Panggil Profesor nama cucu Al-Bana tu, Tariq Ramadan, untuk membincangkan di Pening pun sampai kan hari tu. Bincang tentang post-Islamism yang cukup menduka citakan saya. Orang liberal ini juga terlibat dalam harakah dia. Jadi kita ni dah lama lah dimomokkan dengan idea-idea Islam liberal tanpa disedari. Tapi siapakah yang bawa masuk orang ni pun menjadi satu tanda soal. Jadi sebenarnya saya nak sebut ada soalan daripada Negeri Sembilan. Dia suruh saya nyatakan siapa Islam liberal dalam PAS. Saya sebut orang ni yang pertama. Yang kedua, saya sebut tentang daripada Abdul Study Group di Darul Quran. Darul Quran, orang hafaz Quran pun liberal juga. Dan yang ketiga,
yang terlibat juga. Saya dapat info daripada di Pahang mengatakan bahawa sekolah Asy-Syatibi mengajar pluralisme. Dia sebut pluralisme adalah Arab. Dia kata sebenarnya untuk orang tersebut, pelajar tersebut, dia kata kami belajar di sekolah Asy-Syatibi mengatakan cara nak menyelesaikan masalah perpaduan kaum hanyalah dengan pluralisme. Jadi jelas bukan dengan hanya Islam. Saya sebut 3. Sekolah Asy-Syatibi, Abdul Study Group dan penulis Al-Qadir. Okey, antara penulis dia. Jadi penulisnya saya kata pengarah tadi, pengarah dan penulis, editor. Namanya Dr. Ahmad Farouk Musa. Okey. Yang kedua ni lah Ahmad Fuad Rahmat. Dia banyak bincang tentang interface dan intercultural, perbincangan diskusi tentang perbandingan agama. Ini orang tak penting dalam dalam parti kita pun. Okay? Tapi pandangan-pandangan dia saya cakapkan kufur. Boleh nak tulis-tulislah kafir. Itu keluar pada. Yang ni saya cakap dia. Muhammad Nazri, Fuad Rahmat, Nazri Jaafar, silap yang bukan ni yang kufur ni, Nazri Jaafar. Saya cakap direct dia. Jadi saya cari balik Fuad Rahmat ni memang terlibat juga, ada juga kumpulan dia. Tapi yang nampak jelasnya ni penulis roket ini. Yang ni Ahmad Nabil Amin. Saya dah cek dia, tulisan dia berkali-kali di dalam buku ni. Ada kufur tak ada? Saya cakap direct. Dia songsang tak ada. Dia selamat dah. Dalam buku ni yang baik sekali dia Ahmad Nabil Amin. Saya cakap direct. Saya bukan nak puji dia, saya nak sebut berdasarkan apa yang ada. Yang tak ada saya tak cakap. Marwan Bukhari paling jahat dalam buku. Okay. Dari Darul Quran, Hafiz Quran, Georgia. Antara ideanya, dia juga terlibat dalam PUN, Persatuan Ulama Malaysia. Ada wakil. Saya dipanggil di Kuala Lumpur. Dipanggil sekali Jakim, tanya, pegawai Jakim tanya saya mengenai isu ni, saya bentangkan. Saya jawab directly lah. Antara orangnya, orang kamu ni lah orangnya. Orang PUN yang terlibat dengan Islam Liberal. Saya cakap direct. Okay. Marwan Bukhari, guna Hafiz Quran. Idea dia yang saya cukup kecewa adalah dia mengatakan bahawa rukun Fir'aun adalah ulama. Rukun Fir'aun adalah ulama. Nanti saya sebut. Ada komentar. Okey, antara idea dalam buku ni, idea utama, saya tak tahu pun saya ni bentang sampai buku apa. Tapi kalau saya bentang ni boleh lama pun boleh, soal jawab lama pun boleh. Kira mesti dia bagi tahu lah berapa buku berapa sampai habis. Saya nampak sini jam dengan boleh saya manage. Agak tahu buku apa. Ke bila-bila saja. Pukul 12 pun boleh. Yang saya cerita, saya boleh cerita semua. Macam mana? Tak kira. Bantai saja. Kalau saya diberi masa, ingatkan saya. Saya akan cerita satu-satu. Antara framework idea utama, mempertahankan demokrasi bentuk bersih barat berdasarkan kepada prinsip kebebasan, kesetaraan dan sekular. Ini idea mereka. Padahal saya sebut warta dah ada. Okay, warta fatwa dah ada. Sekolah adalah haram. Itu dia kata cara nak sampai kepada peringkat demokrasi adalah dengan cara tersebut. Kedua, menolak negara teokratik dan negara hukum Islam. Negara teokratik bermaksud negara-negara yang diwakilkan semuanya sekali dan semua bentuk perundangan ke apa, semua kepada diri. Okay? Yang ni saya, ulama-ulama kebanyakannya semua yang cukup tentang dalam Islam. Ini kita setujulah. Tapi dia menentang juga negara yang menegakkan hukum hakam Islam. Okay? Menegakkan hukum hakam Islam dah jelas dalam Quran. Banyak ayatnya.
Amal lam yahkum bima anzalallah faulai hum kafirun faulai fasiqun. Banyak cerita dah. Kalau dalam kitab kecil ni saya bagi setiap dengan 7 ayat Quran. Saya jarang cerita tentang negara hukum. Bagi mereka demokrasi bentuk inilah yang sepatutnya digunakan. Dan ianya adalah bertepatan dengan syura Islam dia kata. Idea ni pun saya sebut idea ni turut kedapatan dalam idea Dr. Mujahid. Boleh buka itu. Saya tak kata dia tu liberal. Okey. Dua parti, dua negara menjadi sokongan dia. Dia sokong dua negara. Sebab bagi mereka negara ini bukan negara hukum, iaitu Parti Al-Nahda di Tunisia dan AKP di Turki yang diterajui oleh Erdogan. Okay. Idea utama seboleh-bolehnya pemisahan ruang antara pemerintahan dan ruang awam, berteraskan hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan keyakinan dan agama. Berteraskan hak kebebasan kebebasan berkeyakinan dan agama. Bebas nak ikut agama apa, nak ikut keyakinan apa, lantak. Jadi ini konsep dia. Jadi seboleh-bolehnya nak konsep pentadbiran, good governance ke apa semuanya sekali, mekanismenya hendaklah semula. Jadi seboleh-bolehnya Islam dalam politik tinggal apa? Kalau tak ada teokratik dan tak ada negara hukum. Yang dibincangkan dalam buku ni adalah negara hanya tinggal negara Islam, nilai Islam saja. Itu jugalah dikejarkan oleh UMNO yang nak gerakan-gerakan Islam tinggi. Okey. Prinsip utama dia kata berdasarkan ni, dia kata maqasid syariah, dia kata maqasidnya prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, good governance, penanggihan ekonomi. Okey. Bagi mereka negara adalah isu kenegaraan semata-mata, bukan isu nas. Ini juga idea-idea daripada Rashid Ghannouchi. Kalau saya baca di sini, dia kata Imam Bukhari lah ni. Dia quote balik kata-kata Rashid Ghannouchi, Al-Nahda telah senantiasa menekankan fakta bahawa ia tidak menganjurkan sebuah negara teokrasi dan menolak sebarang pemaksaan keyakinan beragama atau gaya hidup kepada rakyat, sama ada atas nama pembebasan maupun Islam. Ia senantiasa berjuang ke arah mewujudkan masyarakat yang mana kebebasan kepercayaan, pemikiran dan pilihan adalah terjamin dan terpelihara. Itu saja. Okey. Dia tolak terus. Kalau nak Islam, dia tolak. Tapi kalau disahkan quote ni saja, saya quote ni saja, hanya ditekankan isu-isu kemasyarakatan, isu-isu Islam itu tidak diambil kira. Marwan Bukhari juga katanya, ni saya quote ni, justru perubahan zaman dan tempat sewajarnya disambut dengan perubahan pengamalan dalam hal ehwal kenegaraan kerana urusan politik hanya berpandukan prinsip-prinsip umum semata-mata, tak ada nas langsung. Seperti syura, keadilan, ihsan, al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar dan lain-lainnya bukan terhad kepada teks-teks yang terdapat pada nas semata-mata. Nas-nas semua tu dikesampingkan. Yang paling utama tadi maqasid tersebut. Bagi saya, maqasid tersebut bukanlah ajaran syariah. Itu bukan maqasid syariah, itu maqasid kepala otak dia. Nanti saya akan terangkan. Kritikannya ada. Okey. Next kalau ada kita kerja, kita boleh padukan terus. Okey. Penolakan Islamisme. Bagi mereka Islamisme ni merujukkan golongan-golongan macam kita lah. Nakkan kepada negara Islam, nakkan kepada syariat Islam, ditegakkan hukum akal Islam termasuk hudud, murtad, semuanya sekali. Puak-puak inilah Islamisme. Jadi seboleh-bolehnya puak-puak ini meletakkan framework supaya menolak Islamisme. Idea utamanya, dia kata Islamisme ni sepatutnya ditolak. Dia tolak sebab apa?
membodohkan rakyat dengan nama agama. Dia kata kita duk mengajar agama ini atas dasar pembodohan. Yang kedua, menolak politik sekolah. Dia kata orang-orang Islamism ini menolak politik sekolah dengan dakwaan politik ala isu akidah. Yang menolak politik dalam isu akidah bukan sahaja puak-puak ni. Saya boleh sebut seorang-seorang. Antaranya Mufti Tulis Mazhar. Dia kata benda tu adalah berkaitan dengan syariat, bukan berkaitan dengan akidah. Okey. Antaranya sebut Rashid bin Rashid. Saya tahu semua yang sebut tu. Nanti saya sebut pandangan-pandangan ni semua salah. Sebab dalam politik ada akidah. Dalam politik ada akidah. Halal dan haram. Jadi kalau kita menghalalkan haram, mengharamkan halal, hukumnya murtad. Termasuklah bidang politik. Dan mereka ini juga lebih-lebih Dr. Ahmad Musa ni, Dr. Ahmad Farouk Musa ni. Dia kata sekolah ni tak haram. Kena fikir balik. Dia ajak fikir balik. Rupanya idea ni yang diutarakan ni dah tulis lama dah. Sejak ditubuhkan Al-F tahun 2006. Dan idea ini juga turut diambil pakai oleh Dr. Majdi Malik. Saya sebut daerahnya. Tapi saya tak kata Dr. Majdi Malik itu liberal. Habis kecoh seluruh dunia. Saya kata saya tuduh orang itu liberal. Saya sebut orang, 3 orang tadi kan. Ingat 3 orang saja. Okey. Mewawarkan, dia kata Islamism juga mewawarkan slogan Islam ada penyelesaian. Dia kata tak. Islam tu kalau Islam tu dijalankan tidak sesat. Ini juga diwawarkan dalam cerita-cerita tentang post-Islamism. Saya dengar di Jalan di Laut. Termasuk Dr. Ridwan. Dia kata kalau jalan Islam tak sesat. Tak sesat. Golongan-golongan ini mengatakan bahawa seboleh-bolehnya nak katakan bahawa kalau Islam selesaikan masalah itu hanyalah omong-omong kosong. Okey. Saya sebut apa yang dia cakap. Okey, antaranya disebut oleh Marwan Bukhari dan Ahmad Fuad Ahmad. Kata Marwan Bukhari, selain itu pada era itu juga slogan Al-Islam wal hal, Islam itu penyelesaian kepada semua masalah dan kepimpinan atas divine order arahan wahyu menjadi taruhan tanpa dijelaskan secara spesifik dan zeitgeist mengenai apakah dan bagaimanakah penyelesaian ditawarkan Islam. Wacana teokrasi dan wilayah fakih dianggap sebagai jawapan kepada umat Islam, meskipun jelas ketidakadilan akan melatari apa yang dicuri itu digunakan pakai. Urusan rakyat dicampur tangan secara sewenang atas pendirian autoriti agama. Dia kata kita berdasarkan autoriti agama. Jadi Ahmad Fuad kata lagi, sesungguhnya pengalaman Republik Islam Iran adalah merupakan eksperimen pertama di mana sebuah negara berkeinginan untuk mewujudkan sebuah negara syarikat yang teguh beragama, tetapi hakikat sebenarnya ianya bukanlah merupakan sesuatu yang amat dihajati maupun mungkin bagi sesuatu negara itu mewujudkan satu masyarakat yang teguh beragama. Jadi kalau kita ikut Iran dengan Mesir pula dengan Saudi, tak selesai masalah. Okey. Jadi dia kata slogan Islam ni tak selesai. Tak ada kita fikir kat dalam agama. Sepatutnya ada kan. 2 helai itu hanya pendek saja. Okey, saya bacakan lagi. Semua saya sebut yang quote-quote ni supaya saya sebut ada bukti yang jelas, ada bukti yang nyata. Katanya lagi Marwan Bukhari, tragedi pembodohan atas nama agama tidak berhenti setakat itu saja. Malahan dalam berpolitik dan bernegara masih banyak terdapat self-declared Islamic State, negara yang mengaku dirinya sebagai negara Islam yang berdiri tegak dengan memutar belit hujah-hujah agama. Itu dia tuduh kita. Golongan Islamis berpendapat kebebasan dalam Islam ada hadnya, lantas diceritakan hak-haknya sehingga ditinggalkan makna kebebasan daripada disebar dan diamalkan. Itu jelas dia kata. Kalau kat sini boleh tengoklah apa yang dia kata, apa yang tulis, apa yang saya tulis. Okey, berdasarkan pandangan dia. Okey, mewawarkan slogan Islam adalah penyelesaian. Islam tak sesat. Kalau ada Islam, tak sesat. Membangkitkan isu-isu yang tidak jelas dan lama seperti hukum hudud dan murtad.
Dia kata orang-orang Islamis, orang-orang yang nak menegakkan negara Islam ini suka sangat bawa cerita lama, termasuk murtad dan bodoh. Okay. Sepatutnya bagi mereka murtad, isu tentang hukum hakam murtad dan isu tentang hukum hakam hudud tidak harus dibawa dalam bidang politik. Benda lama dia tak payah. Tuduhan yang paling berat yang tadi pun saya baca, dia kata kebanyakan orang tiru vilayat faqih yang diterajui oleh Iran, diterajui oleh Khomeini di Iran. Okey, vilayat faqih. Rupa-rupa hujah inilah sebenarnya dia ambil buku daripada Wanji menggunakan hujah inilah, buku inilah untuk menegakkan hujah dia. Padahal sebenarnya orang Islamis tak pernah mengikut Syiah pun dalam cara pentadbiran. Dia kata ada dua kegagalan. Kalau kita tengok orang Islam ni ada dua kegagalan. Yang pertama, kalaulah ada autoriti agama, ketidakadilan akan berlaku. Kalau ada agama, tak adil. Yang kedua, dia kata masyarakat tak akan kuat kalau dengan agama. Tak akan kuat pun, dia kata. Okay? Ini dalam muka 65 ada dalam ni. Yang disebut oleh Ahmad Muhammad Ahmad. Okey. Kedudukan agama. Idea utama dia orang. Jadi pandangan yang cukup mengecewakan saya. Dan saya sebut kufur tu. Idea utama dia menempat semulakan kedudukan agama Islam. Agama Islam dah elok-elok dah duduk dalam perlembagaan negara sebagai agama rasmi ya. Dia kata sepatutnya bukan duduk atas, supaya memberi ruang agama lain, khususnya agama minoriti dalam sistem politik negara. Dia orang sebut di dalam buku agama minoriti, dia tak sebut Buddha ke Kristian, tak. Dia sebut Syiah dan Bahai. Bahai itu agama apa? Agama Ahmadiyah. Dah lama fatwa haram tentang Ahmadiyah. Oi, nama saya bukan budak dah ingat, dah tahu dah. Dia kata bagi ruang pada mereka supaya sama rata. Sama rata dengan Islam. Lepas tu dia kata sekular tu atas. Idea ini adalah berasaskan sistem sekular yang bukan arti agama. Dia kata sebab apa sekular kena duduk atas, agama kena duduk bawah dengan agama-agama lain? Kerana dia kata sekolah ini tak anti agama. Kalau ikut Islam dia akan anti agama-agama lain. Sekolah kena duduk atas. Jadi bercanggah tentang Islam ja'lu wa la yu'na wa kalimatullah yang ulia. Tak ada. Ni bercanggah betul ni. Bercanggah betul. Padahal Nabi sebut umirtu an uqatila an hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini jelasnya. Jadi bagi mereka sekular juga. Sebab apa dia kata rational sekular dulu atas? Sebab sekular ni bersifat neutral, tanpa meminggirkan berbagai-bagai macam agama dan budaya. Ini pada pandangan saya paling teruk sekali pandangan ini dalam buku. Paling teruk. Jadi masa saya bentang di Negeri Sembilan, Ustaz Hari direct sebut. Saya sebenarnya tak sebut pun. Bila dia sebut, saya pun berani nak sebut. Buku ni kufur. Jadi tak sepatutnya ada dua ahli politik parti yang berjuang ke Islam lancarkan dan promosikan buku. Cukup menceroboh. Okey, maslahah dan Islam progresif. Ini cara metodologi dia memahami hukum hakam Islam tu macam mana nak duduk. Dia kata maslahah dalam Islam yang kena perjuangkan adalah pluralism. Pluralism itu adalah sebagai maslahah dan sepatutnya mencadangkan konsep liberal sebagaimana yang telah dilakukan oleh Cak Nur yang saya tunjuk buka dia tadi. Cak Nur, Knowledge Martin. Sebab bagi dia, Cak Nur telah menjalankan program liberalisasi sampai keluar buku lah. Buku tu buku kufur juga. Lintas agama. Fit lintas agama. Fit melampaui agama. Mencadangkan istiadat baru, taksiran baru, taksiran lama dianggapkan bodoh, tak ikut dengan semasa. Menolak literalis. Literalis ni bagi mereka ada dua golongan.
Puak ni, dua golongan ni, kita pun pakat-pakat sama-sama setuju kita berlawan juga. Literalis bagi mereka ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan Salafi di dalam siapa? Fathul Bari. Lagi siapa lagi? Puak-puak Salafi yang sokong UMNO, itu literalis. Demonstrasi haram apa semua sekali, tujuan juga sokong UMNO. Okey, yang tu kita pun pakat lawan juga. Yang kedua literalis adalah golongan daripada Hizbut Tahrir yang mengatakan bahawa pilihan raya tak syar'i. Jadi nak tegakkan negara Islam hanya melalui senjata. Dia tak sebut pun lagi apa. Kalau luar negara dah sebut dah, Malaysia dia tak sebut. Hanya khilafah Islamiyah saja dia kata. Kena ada konsep negara yang menjadi khalifah. Itu konsep daripada Hizbut Tahrir. Wah, ni kita pun tak setuju juga. Yang lawan tak apa, kita pakai lawan. Wah, ni juga mencadangkan jikalau ada percanggahan antara maslahah dan nas, maslahah dan nas, sepatutnya keadilan sosial diutamakan. Maksudnya begini, nas itu diutamakan, nas itu dipinggirkan, maslahah itu diutamakan. Kalau ada canggah, jelas dia kata tolak. Bahkan dia kata bidang politik, muamalat, semuanya sekali adalah semuanya mutaghayyirah. Mutaghayyirah ni boleh berubah ikut bida dia nak. Okey, berubah, tak ada prinsip-prinsip pun dalam Islam, dalam politik, Jadi puak-puak ini telah bahagi. Okey, bagaimana disebut Malik bin Nabi. Ramai orang tak setuju juga tentang pembahagian, ada pembahagian tentang agama syar'i dengan agama politik, ataupun politik, bidang politik, Islam politik dengan Islam dini dipanggil. Islam politik, Islam siasi dengan Islam dini. Pembahagian dua tu. Jadi seboleh-bolehnya mereka mencadangkan bahawa politik ini tak ada langsung dalam nas. Tak kira dah, tak kira. Okay, dia kata sebab semua ni adalah perkara yang mutaghayyir. Mereka faham tak ni bukan saya sebut. Jadi maksudnya begini, kalaulah kiranya Quran suruh apa, hudud dijalankan, tak payah jalankan lah. Strategi kita tak pakai. Dia kata sebab boleh berubah, tak payah pakai. Murtad pun tak payah sebut. Okay? Arak tak payah sebut. Antaranya isu tentang kilang arak di Selangor. Kata tak payah lawan. Itu hak kerajaan. Contohnya lah, tapi tak sebut aku. Saya sebut itu adalah contoh. Jadi itulah masalah dia, itulah cara dia orang berfikir. Okey, antara ideanya juga, ini penjelas dalam pemikiran Bawal Bukhari. Ideanya perlu lawan ulama dan fuqaha. Tolak ulama. Idea utamanya kerana ulama ni membodohkan rakyat atas nama agama. Dia kata kalau sokong ulama bermaksud sokong konsep Fir'aunism. Ada dalam buku ni artikel penuh cerita tentang konsep ataupun konsep Fir'aun ni antaranya ulama. Sebab apabila, contohnya lah, apabila Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ada ulama-ulama sokong. Padahal Quran tak cerita begitu. Memang saya cukup kecewa dengan Bawal Bukhari, saya sebut direct. Sebab dia baca Quran, Quran tak cerita puak ni ulama. Puak ni adalah sihir, ahli sihir. Dan ahli sihir tersebut masuk Islam. Lawan apa? Lawan kepada Fir'aun. Yang jadi tonggak kepada kepimpinan Fir'aun tiga. Fir'aun, Haman, Qarun. Dia kata tabligh agama. Dia tabligh ni. Dia kata kita. Dia kata Fir'aun ni suka bodohkan agama rakyat atas nama agama. Itulah kaedah Fir'aun. Jadi baginya perlu ada konsep liberalisasi, mai konsep sekularisasi, mensekularkan. Kebebasan berfikir,
kemajuan dan keterbukaan. Kena terbuka belakang. Kira kan buku ni menyokong padu AKP mempertikaikan pandangan Parti Refah. Parti Refah pernah pada zaman pemerintahannya mewajibkan orang perempuan pakai tudung. Orang lelaki tak pakai tudung tak apa. Perempuan wajib pakai tudung, dimeterikan dalam perundangan negara. AKP lawan, dia setuju AKP lawan. Bagi dia pakai tudung ni bukan hak kerajaan, hak individu. Idea ni juga terdapat dalam sistem Islam. Dia kata pakai tudung ni takwaan masing-masing lah, tak kuat. Kalau seorang tu tak kuat tak payah. Itu idea mereka lah. Jadi dia pun mengemukakan tokoh-tokoh ijtihad baru. Ahli-ahli fiqh bagi mereka musuh utama lah. Jadi kalau ulama' yang jadi kawan kepada mereka boleh-boleh dia jual anak, ada ulama' ahli-ahli falsafah. Saya bidang falsafah juga, tapi saya tak sokong mereka. Okey. Dia kata antara tokoh ijtihadnya Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Imam Hasan Zahiri pun dia kata juga. Dia kata tokoh ijtihad yang bukan ahli fiqh. Hazar pun ahli fiqh juga. Dia tak nampak. Okey. Ini sebenarnya dakwaan-dakwaan lama daripada golongan-golongan liberal di Mesir lagi. Mengatakan Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, semua ini adalah golongan-golongan dia kata liberal. Padahal tidak. Puak-puak ini walaupun nakkan modernisasi masih lagi tertakluk pada hukum hakam Islam. Saya dah cek lah. Okey, konsep kepimpinan. Sebab kita berbicara masih lagi di ruang politik. Islam liberal dalam ruang politik. Jadi kalau konsep kepimpinan yang perlu ditonjolkan sebagai seorang pemimpin, dia kena ada sikap pluralism. Pluralism ni apa pula? Saya sebut berkali-kali apa pluralism kan? Kat sini ada tak? Sebab masa saya pembentangan di Pahang, dia tanya pluralism tu definisinya adalah sama toleransi. Toleransi pluralism lain dan baru. Dalam fatwa dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia, Mesyuarat Nasional kali ke-7 bertarikh 28 Julai 2005 disebut pluralism agama adalah suatu faham yang mengajarkan bahawa semua agama adalah sama. Semuanya betul. Dan kerananya kebenaran setiap agama adalah relatif. Islam belum tentu betul, agama lain belum tentu betul juga. Jadi takat-takat relax lah dia kata. Kerananya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim, mendakwa bahawa hanya agamanya sahaja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralism agama juga mengajarkan bahawa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di syurga. Maksudnya nanti kamu akan jumpa dekat akhirat nanti Tok Cha ada sebelah. Kat syurga ni Tok Cha ada sebelah. Kita masuk syurga ni mengikut agama Islam, pintu Islam. Rupa-rupa dia masuk syurga ni melalui pintu Hindu. Ini pandangan-pandangan pluralism. Dia menganjurkan bahawa idea pluralism perlu dalam kepimpinan. Universalism, kesejahteraan, jatuh pula. Cosmopolitanism, ini 3 konsep. Ini dia kata maqasid, ada ni bukan maqasid. Menolak, ada yang juga menolak atau mengurangkan batas-batas agama dalam politik. Sepatutnya dalam kepimpinan politik ini kena kurang batas-batas politik. Dulu sebelum masuk politik boleh berkaraoke, sekarang tak boleh karaoke, sekarang boleh berkaraoke. Macam tu je lah. Kurangkan batas-batas agama. Dulu tak boleh salah, sekarang boleh salah perempuan. Sama-sama perempuan tak apa. Okey. Lepas tu pula dia kata batas-batas agama dan sepatutnya menegakkan nilai-nilai Islamism. Hanya nilai-nilai Islamism lah. Kalau kirakan nilai-nilai Islam ni sejak zaman Anwar Ibrahim dalam
Dalam UMNO dulu pun dah cuba nak tegakkan kan. Jadi ingat tak dulu. Kalau Rahman Mahathir ni bersih cekap amanah, tonggak 11, macam-macam lah moral, penerapan nilai-nilai Islam Rahman Anwar Ibrahim. Tapi itulah idea. Saya tak kata Anwar liberal, saya tak kata. Yang kata Anwar liberal Dr. Siddiq Baba. Saya tak kata sebab saya tak ada bukti. Saya ada bukti ni. Okey. Dia kata lagi konsep pemerintahan berasaskan wilayatul faqih atau kepimpinan ulama. Kalau kita sokong akan bertukar rupa menjadi pemerintahan authoritarian, kuku besi. Kalau kita sokong ulama, bermakna kita sokong kuku besi. Dia kata puak-puak ulama ni perlu ditukar dalam kepimpinan. Okey, termasuk kepimpinan PAS. Semua sekali lah. Sebab dia sebut dia umum. Okey, itu dalam konsep kepimpinan. Yang saya cerita sebelum-sebelum ni, yang tadi daripada mula sampai akhir, daripada mula ni tentang idea-idea ni, saya hanya menyifatkan kaedah kajian saya orang akademik, saya cerita kaedah kajian saya di dalam kertas kerja saya hanya menyifatkan, dipanggil kaedah deskriptif, mencerita. Kali ni saya nak pula mengkritik. Kertas kerja ini ada dua konsep kritik. Yang pertama, saya konsep lawan satu depan satu lawan satu. A, kalau saya kata A, dia kata A. Saya kata bukan A, B. Ataupun sepatutnya B, bukan A. Jadi ini dikata kaedah muqaranah. Bukan muqaranah, kita kritikan mendalam, kritikan depan-depan. Konsep pertama saya kritik. Konsep kedua saya kritik, saya menyamakan muqaranah ni. Yang kedua muqaranah. Yang pertama kritikan dalam. Orang panggil nakdil, dia panggil kritikan dalam. Yang kedua saya kata muqaranah, menyamakan dengan konsep Islam liberal yang ada. Okey. Jadi kesalahan yang ada dalam Islam liberal ni kan ada juga pada Islam progresif. Mereka gelar mereka ini Islam progresif, padahal mereka juga sebenarnya adalah Islam liberal. Kesalahan pertama, mereka ada maqasid hukumnya sendiri. Kritikan sebegini saya dah bentang tahun 2008. Okay, kita kerja saya mengenai Islam liberal, saya pernah bentang di bawah anjuran PUN. Sebenarnya golongan Islam liberal dia ada konsep maqasid Islam sendiri. Konsepnya berdasarkan apa maqasidnya? Demokrasi, pluralisme, nilai-nilai universal, kebebasan agama, prinsip kebebasan, kesetaraan. Semua ini bukanlah maqasid syariah. Bahkan lebih menghampiri. Tapi orang Mu'tazilah tak gini. Menghampiri konsep Mu'tazilah. Kalau dalam Islam maqasid syariah, kalau dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, konsep dia adalah daruriyatul khams.